Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. URA akhirnya lulus. Anda tonton dulu video ini, baru kita ulas apa yang berlaku sebenarnya. Banyak rahasia terbongkar dan banyak persoalan yang mulai timbul. Jom tonton video ini. Jumlah yang berhormat ialah 222 orang. Yang tidak hadir 17. Yang tidak mengundi abstain 57. Yang bersetuju 148. Maka reformasi. Yang berhormat, saya beropik lagi. Oleh demikian, lebih 2/3 undi majoriti yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Satu Akta untuk meminda Perlembagaan Persekutuan. Jumlah yang berhormat ialah 200. Bagaimana? Sudah menontonnya? Di dalam pengumuman yang dibuat oleh Speaker Dewan Rakyat sebentar tadi, menunjukkan satu jumlah nombor yang sangat mengejutkan kita. Yaitu, beliau menulis atau menyebut ada 148. Ada 148. Dalam RUU tersebut diumumkan bahawa seramai 148 ahli parlimen menyokong ruang undang-undang itu dibacakan untuk kali kedua. Baik. Jumlahnya mengejutkan kita. Tidak hadir 17. Tidak mengundi pula 57. Kita nak ulas sebenarnya di sini. Di mana pembangkang yang kata mereka paling ramai undi? Ini kali kedua pembangkang kalah teruk dalam undian di parlimen. Ini kali kedua menunjukkan memang pembangkang tidak cukup jumlah di parlimen. Tapi mereka paling bising, seakan-akan mereka lah yang paling banyak ahli parlimen. Setakat ini pada 27 Ogos 2025, angka rasmi yang pernah dipetik terbaru oleh Zahid Hamidi ialah Anwar dikatakan mempunyai sokongan ahli parlimen seramai 154 ahli parlimen, lebih 2/3 majoriti. Kenyataan itu dilaporkan pada 13 Julai 2025. Dan saudara-saudara sekalian, apabila kita lihat 148 setuju dan tidak hadir 17, jumlah, kalau dijumlahkan tidak hadir dan yang setuju ini, jumlahnya ialah 165 orang. Makna kata, Anwar Ibrahim memiliki undi yang sangat cukup banyak. Karena saya boleh bayangkan, kalau betul pembangkang ini bersatu hati, mustahil dia tidak akan hadir. Dia mesti hadir. Maknanya, dapat disimpulkan secara teorinya, ada ahli parlimen turut menyokong RUU rang undang-undang untuk urah tersebut. Aduh, kesian juga kan? Tapi sebelum itu saya kongsikan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transovector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Bahkan, kita senang kena penyakit dan penyakit berulang-ulang hinggap dalam tubuh badan kita. Tapi apabila terapi imun ini mengajar, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dan kuat serta seimbang, maka semua akar penyakit boleh dihapuskan, boleh dihapuskan daripada tubuh badan kita karena imun badan kita yang kuat dan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini adalah produk yang halal, diterima oleh dokter-dokter dan dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia. Serta produk ini adalah produk yang halal.
Coba dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera, dan mungkin ini ialah jawaban kepada persoalan masalah kesehatan Anda selama ini yang Anda doakan. Saudara-saudara sekalian, kesimpulan yang kita boleh buat pada petang ini ialah Anwar Ibrahim memiliki sokongan lebih daripada 154. Karena pada jangkaan saya, 17 orang yang tidak hadir ini adalah datang daripada kerajaan. Mungkin ahli-ahli parlimen itu mempunyai tugasan di luar. Karena kalau 17 ini adalah pembangkang, mustahil dia tak hadir. Karena mereka perlu kalahkan Anwar melalui undian RU tersebut. Malangnya, jangankan separuh, tak sampai separuh, bahkan Anwar Ibrahim dapat undi secara kasarnya lebih daripada separuh, ataupun 2/3. Kalau 148 yang mengundi ini campur dengan 17, Anwar ada dapat 165 ahli parlimen mengundi. 165 ahli parlimen mengundi. Jadi, yang masih bersama dengan Perikatan Nasional yang tak mengundi RUU ini ialah seramai 57 orang. Hairan kan? Mereka tidak undi, tapi tidak juga menentang. Sepatutnya, kalau betul-betul mereka tidak setuju, janganlah tidak undi. Pergilah tentang ataupun tidak bersetuju. Tapi tak tahulah. Mungkin mereka tahu sebenarnya RUU untuk URA ini adalah RUU yang baik. Sebenarnya baik. Itu sebabnya mereka mungkin teragak-agak untuk menyetujui RUU tersebut. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Papa Gomo yang menjadi idola kepada ramai orang. Anda mungkin salah seorang daripada pengidola Papa Gomo, tapi saya tidak. Papa Gomo akhirnya terima balasan apabila dipenjara 30 hari dan bayar kos Rm30.000 karena hina mahkamah. 30 hari je pun. Macam itulah kan. 30 hari berapalah sangat. Kan? Selain itu hanya bayar 30.000. Bukan banyak pun. Papa Gomo kan banyak duit mungkin. Sebab dia suka nak buat spekulasi. Banyak juga perbuatan-perbuatan yang agak panas. Paling teruk sekali apabila menghina mahkamah. Apa kesalahan Papa Gomo? Sehingga kan dia dipenjara 30 hari dan juga dengan denda Rp30.000. Ramai orang dalam ruangan komen sebenarnya tidak setuju dengan denda ataupun hukuman yang diterima oleh Papa Gomo. Ada yang kata Papa Gomo sepatutnya dipenjara 30 tahun. Itu komen mereka lah. Tapi bagi saya, 30 tahun kah, 30 hari kah, tetap sama juga bersalah. Penulis blog Papa Gomo, atau lebih dikenali sebagai Wan Muhammad Azri Wan Deris, dijatuhi hukuman penjara 30 hari oleh Mahkamah Tinggi di sini hari ini selepas didapati bersalah menghina mahkamah. Pesuruhjaya Kehakiman Gan Ti Chiong menjatuhkan hukuman itu selepas membenarkan permohonan komital yang difailkan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein terhadap Wan Muhammad Azri. Mahkamah turut memerintahkan Wan Muhammad Azri membayar kos sebanyak Rp30.000 kepada Razaruddin. Namun mahkamah membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman sehingga menunggu rayuan. Saudara-saudara sekalian, adakah ini akan menjadi pengajaran kepada Papa Gomo? Atau adakah ini akan menjadi lebih panas lagi? Sila tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar, kami benci pemfitnah. Tapi sebelum itu izinkan saya berkongsikan kepada Anda dulu, ini Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Ada juga imun badan kita yang menyerang diri kita sendiri. Terapi imun ini mengajar dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, kuat, dan seimbang. Untuk mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu, imun badan kita lah yang menyerang penyakit, akar penyakit yang dalam tubuh badan kita, supaya kita sembuh dan sehat.
cepat dapatkan produk yang hebat ini. Penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini. Produk ini lulus KKM, halal dan juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan di Malaysia. Mungkin ini adalah jawapan kepada doa anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, dalam penghakimannya, Gan berkata, permohonan maaf yang dibuat oleh Wan Muhammad Azri di media sosial pada 1 Mei lalu tidak boleh diterima sebagai permohonan maaf sebenar kerana tidak menunjukkan kekesalan. Defendant seorang yang mahir menggunakan media sosial. Jika benar mahu memohon maaf, dia tahu cara betul untuk menyampaikannya, sama ada di YouTube, TikTok atau aplikasi X, apatah lagi muzik latar lagu P. Ramlee. Maafkan kami dalam video itu lebih menyerupai video hiburan, bukannya permohonan maaf, katanya. Susulan itu, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 15 hari kerana gagal mematuhi perintah mahkamah untuk memohon maaf dengan sempurna kepada Razaruddin, serta tambahan hukuman penjara 15 hari lagi kerana memuat naik video baharu yang tidak menunjukkan penyesalan. Kedua-dua hukuman itu berjalan secara berasingan. Pada 27 Disember tahun lalu, Razaruddin memfailkan saman fitnah dengan nilai ganti rugi 3 juta ringgit terhadap Wan Muhammad Azri, membabitkan satu kenyataan yang turut mengaitkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada 10 Januari lalu, Razaruddin memperoleh perintah injuksi yang melarang Wan Muhammad Azri atau ejennya daripada menerbit atau menyebarkan kenyataan berunsur fitnah terhadap beliau di mana-mana platform media sosial sehingga kes saman selesai. Razaruddin memperoleh kebenaran Mahkamah Tinggi pada 10 Februari untuk memulakan prosiding komital terhadap Wan Muhammad Azri selepas gagal mematuhi perintah injuksi itu. Pada 30 April lalu, bekas anggota polis itu hadir ke mahkamah dan membaca kenyataan permohonan maaf secara terbuka. Menyatakan penyesalan tanpa syarat kerana merujuk Razaruddin dalam bentuk yang merendahkan maruah melalui satu hantaran media sosial pada 14 Januari. Wan Muhammad Azri turut memohon maaf kerana memuat naik gambar yang disunting, membabitkan Razaruddin keesokannya. Wan Muhammad Azri turut memberi aku janji kepada mahkamah. Permohonan maafnya akan dimuat naik di YouTube, Telegram, X dan TikTok pada 30 April serta kekal dalam tempoh sekurang-kurangnya 7 hari. Video permohonan maaf yang dimuat naik pada 30 April lalu itu menggunakan lagu Maafkan Kami nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sebagai muzik latar. Papagomo juga diperintahkan menarik balik, menurunkan dan memadamkan penerbitan siaran video di YouTube, TikTok dan Facebook, Telegram dan X miliknya pada 14, 15, 20 dan 22 Disember tahun lalu yang mengandungi kenyataan fitnah terhadap Razaruddin. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.